Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan melihat beberapa contoh penyelesaian masalah berkenaan dengan reciprocating pump di dalam set tutorial ini. Okay, soalan pertama. For a single acting reciprocating pump, piston diameter is 150 millimeters, stroke length is 300 millimeters, rotational speed is 50 rpm, and the water is to be raised through 18 meters. Determine theoretical discharge. If the actual discharge is 4 liter per second, determine volumetric efficiency, slip, and actual power required. Take the mechanical efficiency as 80%. Okay, dalam soalan ini, saya harap pelajar boleh membaca dan boleh imagine sistem yang digunakan di dalam soalan ini. Dikatakan di dalam soalan ini kita mempunyai single acting reciprocating pump, piston diameter 150, stroke length is 300 mm, ada 50 rpm, and water is to be raised through 18 meters. So maksudnya air diangkat setinggi 18 meter. Okey, soalan pertama, kita perlu mencari kadar alir, theoretical discharge. Oleh rumus yang digunakan ialah ALN/60. So di sini saya harap pelajar dapat memahami kita telah diberikan di dalam unit RPM. Oleh itu, kita kata kita perlu membahagikan nilai tersebut dengan 60. Okey. So kemudian kita masukkan semua nilai. Kita mengira nilai A sama dengan pi d square over 4. So kita dapat 0.017674 dan kita boleh mengira kadar alir kira-kira 4.4185 darab 10 kuasa negatif 3 meter padu per second. So di sini saya harap pelajar dapat alert kerana diberi dalam soalan actual discharge adalah 4 liter per second. Oleh itu saya harap pelajar dapat convert antara meter padu kepada liter. Okay, pelajar perlu ingat bahawa 1000 liter bersamaan dengan 1 meter padu. Okay. Ada pelajar yang mengingati 1 liter sama dengan 1000 meter padu. So saya harap pelajar dapat alert tentang logik perkara tersebut. 1 liter lebih kurang 1 botol air besar je. Takkan itu adalah 1 meter padu. So 1 meter padu maksudnya satu bekas yang mempunyai 1 meter panjang, 1 meter tinggi dan 1 meter lebar. So saya harap pelajar dapat menggunakan conversion yang betul. So oleh itu kalau kita ubah nilai ini, so ia bersama dengan 4.4185 liter per second. Okey, seterusnya kita ingin mengira volumetric efficiency ataupun kita kata perbandingan di antara nilai theoretical dan juga nilai actual. So kita kata kadar actual discharge adalah 4 liter tetapi theoretical adalah 4.41. Kita darabkan dengan 100%, kita dapat 90.53%. Dan kita mengira nilai slip dengan rumus yang telah kita belajar, QT tolak QA over QT, dan kita dapat 9.47%. Dan kalau kita lihat perkara ini sebenarnya dua nilai ini akan menghasilkan 100%. Kerana apa? Efisiensi, maksudnya kecekapan kadar alir ataupun kecekapan volumetrik ialah 90.53. Kenapa dia tidak 100%? Kerana 9.47 adalah kebocoran ataupun slip yang berlaku pada piston. So seeloknya ketika menjawab soalan seperti ini, saya nasihatkan pelajar supaya pandai-pandai mengubah ataupun kita bundarkan nombor tersebut supaya kelihatan ia akan menghasilkan 100%. Sebab mungkin kita mengira kita bundarkan sini mungkin dapat 90.52, sini dapat 9.47. So jadi kalau kita totalkan tak cukup 100, selalunya dia tak cantik lah, dia tak nampak correlation di antara volumetric efficiency dan juga slip. Okey, seterusnya pengiraan power. So ini adalah rumus untuk mengira power. Rumus ini kita telah belajar pada fluid mechanics.
rho GQH. So kita tahu bahawa dengan secara mudah density of water adalah 1000, gravity 9.81 dan kadar alir kita ambil nilai kadar alir actual. Kerana apa? Slip berlaku dan actual kadar alir lah yang perlu kita ambil. Dan secara realitinya air perlu diangkat setinggi 18 meter. Oleh itu kita boleh mengira mesin ini sebenarnya menghasilkan kira-kira 706.32 watt. Dan dengan beranggapan bahawa mechanical efficiency adalah 80%. Oleh itu kita boleh mengira apakah kita kata power required by that piston pump to make sure untuk memastikan air boleh diangkat setinggi 18 meter. Jadi hubungan di antara mechanical efficiency dengan power required boleh dihubungkan dengan rumus ini. Kita kata power out over power in for sure akan menghasilkan efisiensi ataupun kecekapan. Dan power in di sini akan menjadi power required. Okay. So jadi sekiranya kita membuat pengiraan, kita boleh mengira power in ataupun power required adalah 882.9 watt. So di sini saya harap pelajar tidak terkeliru. Pertama, saya rasa secara logiknya kita boleh mengira bahawa sekiranya power yang diperlukan untuk mengangkat 18 meter air di sini adalah sebanyak 706 watt. Tetapi disebabkan oleh mechanical efficiency 80%, maksudnya 20% kita memerlukan extra 20% untuk melawan friction. Oleh itu, tentulah power required yang diperlukan di sini akan lebih besar daripada nilai ini. Jadi maksudnya kalau anda kata pelajar mengira, pelajar dapati bahawa power in di sini kurang daripada nilai power 706 watt di sini, maksudnya ada something wrong. Sebab tak mungkin power untuk mengangkat 18 meter air adalah 700 watt, takkan kita hanya memerlukan 500 watt untuk mengangkat air ataupun 500 watt yang perlu kita supply kepada mesin. Okay, itu adalah satu keadaan yang tidak logik. Walaupun saya jumpa perkara itu banyak kali dalam sepanjang pengajaran saya harap pelajar boleh berfikir mengenal pasti sama ada jawapan yang dinyatakan adalah benar atau tidak. So, kalau dalam keadaan ini kita boleh mengatakan bahawa kita perlu supply kepada mesin sebanyak 882 watt kerana mesin hanya menggunakan 80% sahaja untuk mengangkat air kerana 20% lagi akan digunakan untuk melawan geseran. Oleh itu, 80% daripada 882 ialah 706 watt yang bermaksud ia boleh mengangkat air setinggi 18 meter. So saya harap pelajar dapat memahami pengiraan ini kerana ada kemungkinan pelajar hanya meneka-neka nak bahagikan 0.8 ke darab dengan 0.8. So jadi kita kata yang itu saya harap pelajar boleh verify jawapan adalah betul atau tidak.